Ini adalah visual paling mengagumkan dunia astronomi 2021. Teleskop James Webb mulai bergerak ke titik Lagrange 2. Dilancarkan menerusi roket Ariane 5 pada 25 Disember 2021 di Kourou, French Guiana yang terletak di benua Amerika Selatan. Ariane 5 ialah salah satu kenderaan pelancar terbaik dan boleh dipercayai di dunia dan dipilih disebabkan tahap keutuhannya. Pelancar ini dipilih kerana memenuhi ciri-ciri piawaian yang dikehendaki NASA dalam membawa muatan bernilai lebih 40 bilion ringgit. Astrolab mengajak anda meneropong dunia tamadun lain melalui teleskop James Webb. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Webb dilancarkan dari kompleks pelancaran ELA-3 Arianespace di Pelabuhan Angkasa Eropah yang terletak berhampiran Kourou, Guiana, Perancis. Satu fakta menarik di sini kenapa NASA tidak lancarkan dari negaranya sendiri. Tahukah anda kelebihan sesebuah tapak pelancaran terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa? Putaran bumi boleh membantu memberikan dorongan tambahan yang lebih padu berbanding mana-mana kawasan di dunia ini. Permukaan bumi di khatulistiwa bergerak pada kelajuan 1670 km sejam. Melancarkan roket dari pesisiran pantai sebelah timur memberikan rangsangan tambahan kepada roket disebabkan oleh kelajuan putaran bumi. Selain itu, roket ini bergerak ke arah timur. Jadi, jika apa-apa berlaku semasa pelancaran mereka, serpihan pada dasarnya akan jatuh ke dalam perairan lautan, jauh dari kawasan padat penduduk. Disebabkan teleskop ini dilancarkan dari garisan khatulistiwa dan menghala ke arah timur, maka berlaku beberapa peristiwa yang menarik perhatian. Ketika roket ini sedang meluncur naik ke angkasa, trajektori roket ini mengarah ke ruang udara negara kita, Malaysia. Ia berlepas dari pelabuhan roket angkasa di Kourou, French Guiana pada 9.20 pagi waktu tempatan. Ribuan mata menyaksikan bagaimana roket Ariane 5 milik kerjasama NASA, CSA dan ESA meluncur ke angkasa. Banyak rakaman amatur dimuat naik ke platform media sosial sambil berkongsi pengalaman menyaksikan sendiri roket yang membawa teleskop terbesar dan tercanggih di dunia ke ruang angkasa. Sedikit sebanyak mengenai pelancaran roket Ariane 5. Teleskop itu berjaya dipisahkan daripada pelancar 27 minit selepas berlepas. Teleskop James Webb kini memulakan pelayaran selama 29 hari untuk sampai ke titik Lagrange kedua. Titik ini terletak 1.5 juta kilometer dari bumi. Anda tahu lokasi L2 di mana? Untuk mengenali L2, anda perlu tahu sedikit sains mengenainya. Saintis tidak dapat memastikan bagaimana tiga jasad angkasa iaitu bumi, bulan dan matahari dapat mengorbit satu sama lain dengan baik dan kekal relatif kepada satu sama lain. Konfigurasi ini akhirnya terjawab melalui penyelesaian kepada kestabilan tiga jasad angkasa dengan penemuan 5 titik yang dipanggil titik Lagrange. Pada titik Lagrange, daya jejarian mengarah kepada pusat bulatan untuk menetapkan pergerakan sesuatu zarah atau jasad dalam suatu lintasan membulat. Titik L1, L2 dan L3 semuanya sejajar antara satu sama lain dan L4 dan L5 berada pada titik segitiga sama sisi. Terdapat satelit lain di L2 di mana Webb akan berada termasuk WMAP, Herschel dan Planck. Titik L4 dan L5 sangat stabil berbanding titik lain. Persoalan sekarang, kenapa saintis tidak letakkan teleskop ini di L4 atau L5? Ini kerana walaupun objek yang diletakkan di sana sukar tersasar, orbit mereka mengundang kehadiran asteroid. Kita kena ingat semula asas astronomi. Alam semesta kita syarat dengan reja-reja angkasa. Walau bagaimanapun, L1, L2 dan L3 adalah metastabil. Jadi, objek di sekeliling titik ini perlahan-lahan akan terpesong ke orbit mereka sendiri dengan mengelilingi matahari. Melainkan mereka mengekalkan kedudukannya. Contohnya dengan menggunakan tujahan roket berkala kecil.
Inilah sebabnya mengapa L1, L2 dan L3 tidak mengumpul objek seperti yang dilakukan oleh L4 dan L5. Daya tarikan bumi dan matahari akan memastikan teleskop ini berada pada lokasinya sambil dilaras melalui daya tujahan roket untuk kekal stabil. Bagaimana teleskop canggih ini menghantar data-data ke bumi? Untuk pengetahuan semua, kedudukan web di L2 juga memudahkan proses komunikasi. Memandangkan ia akan sentiasa berada di lokasi yang sama berbanding dengan bumi, para saintis melakukan persediaan komunikasi melalui Deep Space Network menggunakan 3 antena besar di bumi, iaitu di Australia, Sepanyol dan California, Amerika Syarikat. 3 tapak rangkaian angkasa dalam atau Deep Space Network mempunyai perbezaan kira-kira 120 darjah untuk setiap perbezaan sudut. Ini bertujuan semasa bumi berputar, sekurang-kurangnya satu stesen dapat menangkap dan menghantar isyarat kepada mana-mana misi angkasa lepas tanpa sebarang jurang dalam liputan. Data-data dihantar melalui High Frequency Radio Transmitter. Ruangan hampagas angkasa membolehkan data-data ini bergerak tanpa gangguan. Semasa operasi rutin, teleskop ini akan paut naik jujukan arahan dan menghantar isyarat data sehingga 2 kali sehari. Asas komunikasi radio ialah gelombang radio. Seperti ombak di kolam, gelombang radio ialah satu siri puncak dan lembah yang berulang. Keseluruhan corak gelombang sebelum ia berulang dipanggil kitaran. Panjang gelombang ialah jarak yang diambil oleh gelombang untuk melengkapkan satu kitaran. Bilangan kitaran atau kekerapan gelombang berulang dalam satu saat dipanggil frekuensi. Frekuensi diukur dalam unit Hertz. Merujuk pada beberapa kitaran sesaat. 1000 Hertz dirujuk sebagai kilohertz, 1 juta Hertz sebagai megahertz dan 1 bilion Hertz sebagai gigahertz. Julat spektrum radio dianggap sebagai 3 kilohertz sehingga 300 gigahertz. Gelombang radio dihasilkan oleh pemancar dan kemudian dikesan oleh penerima. Antena membolehkan pemancar radio menghantar tenaga ke angkasa dan penerima untuk memungut tenaga dari angkasa. Pemancar dan penerima biasanya direka bentuk untuk beroperasi pada julat frekuensi yang terhad. Lazimnya, Institut Sains Teleskop Angkasa akan memuat naik arahan selama seminggu penuh pada satu masa dan membuat kemas kini setiap hari mengikut keperluan. Dari satu segi, salutan nipis emas digunakan terhadap cermin teleskop ini. Emas meningkatkan pantulan cahaya inframerah cermin. Setelah dilancarkan, teleskop ini akan dibuka seperti mana konsep origami dan melakukan tata atur kedudukan. Teleskop James Webb akan mula menggunakan pelindung haba pada hari ketiga, diikuti pembukaan cermin sekunda pada hari ke-11. Manakala antara hari ke-13 dan ke-14, cermin utama yang terdiri dari 18 segmen heksagon dan berukuran 6.5 meter diameter akan terbentang. Teleskop itu dijadualkan tiba di destinasi terakhirnya 1.5 juta kilometer dari bumi, kira-kira 29 hari selepas pelancaran. Teleskop James Webb hasil kerjasama NASA, CSA dan ESA merupakan teleskop terbesar dan paling berkuasa pernah dilancarkan ke angkasa. Kini kita akan fokuskan objektif utama pelancaran teleskop ini, yang mampu membuka lembaran baru astronomi. James Webb mengikut jejak langkah pendahulunya iaitu teleskop Hubble. Webb akan bertindak sebagai kunci utama membuka rahsia-rahsia alam semesta di awal pembentukannya. Bintang yang dilitupi awan-awan debu, molekul di atmosfera planet asing dan cahaya dari bintang dan galaksi pertama sekali tercipta. Dengan kejuruteraan berprestasi tinggi, teleskop ini akan memberitahu kita bagaimana pembentukan dan evolusi bintang dan galaksi berlaku. Dengan perkembangan kajian mengenai eksoplanet di luar sistem suria kita, kita dapat menyelidik keunikan planet kita dan melakukan perbandingan sistem perplanetan lain. Adakah kita satu-satunya hidupan di alam semesta ini? Teleskop James Webb akan menyelidik ciri-ciri atmosfera planet lain yang menyerupai bumi. Dan juga tanda kenal ciri-ciri hidupan yang penting seperti metana, oksigen, karbon dioksida dan molekul organik kompleks. Dengan kejituan teknologi inframerah, ia akan menyelidik ciri-ciri sesebuah planet. Bagaimana sesebuah planet terbentuk dan berevolusi. Pada masa yang sama, kita akan mengkaji planet sistem suria kita sendiri. Banyak eksoplanet menyerupai Neptune dan Uranus, sekaligus memberi kita wawasan tentang sistem dunia lain.
Bintang mengolah elemen ringan alam kepada elemen yang lebih berat melalui supernova dan terserak ke seluruh pelosok alam dengan mencerap spektrum inframerah. Webb berupaya menerobos debuan dan awan gas sekitar bintang baru yang terbentuk. Sensitiviti tingginya membolehkan Webb menyelidik teras protobintang malap yang terbentuk pada peringkat awal. Berita baik juga untuk semua, Webb akan mengkaji bintang kerdil perang. Bintang kerdil perang adalah sebuah objek yang tidak mempunyai jisim yang secukupnya untuk memerlukan reaksi termonuklear di terasnya, membawa kepada kegagalan sebuah objek menjadi bintang. Webb juga akan menentukan bagaimana dan mengapa awan-awan gas runtuh menjadi bintang atau menjadi gergasi gas atau bintang kerdil perang. Webb juga akan memerhati bagaimana bintang-bintang meletus sebagai supernovae dan meninggalkan sisa-sisa awan debu dan gas. Bersama-sama logam bernilai yang mengekalkan unsur penting kemandirian kosmos. Buat pertama kali dalam sejarah tamadun manusia, kita berpeluang melihat bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk 13.8 bilion tahun yang lepas. Pandangan yang dikuasakan dengan inframerah akan menjelajah lebih dalam dari apa yang kita perolehi dari Hubble, di mana kita bakal disajikan dengan galaksi muda, semuda ratusan juta tahun, kecil, padat dan tak nalar. Teknologi inframerah Webb bertindak sebagai mesin rentas masa, memberi kita informasi mengenai bintang dan galaksi pada awal pembentukan alam. Sebagai perumpamaan, Hubble melihat fasa kanak-kanak galaksi, manakala Webb akan melihat fasa bayi galaksi. Data-data dari Webb akan membongkar persoalan-persoalan mengenai lohong hitam, cara ia terbentuk dan sebarang pengaruh yang membantu dalam pembentukan lohong hitam. Alam kita syarat dengan galaksi-galaksi yang menampung berbilion bintang. Kita akan mula mendapat clue dalam memahami evolusi alam semesta. Untuk beberapa bilion tahun yang pertama, alam semesta sangat dinamik, di mana galaksi-galaksi bercantum antara satu sama lain, dihiasi dengan letusan cahaya cerah supernova dari bintang besar yang pendek hayatnya. Melalui operasi panjang gelombang inframerah, teleskop Webb akan mencerap cahaya pukal dari galaksi julung dan menyelahkan debuan yang menyelubungi letusan bintang dan jirim yang menyerap lohong hitam. Teleskop Webb juga akan memberi sinar mengenai jirim gelap. Jirim gelap menyelubungi alam semesta akan tetapi tidak kelihatan dengan mata kasar. Webb akan membantu dalam melakukan pemetaan geometri angkasa dan ia direka khas untuk mengkaji tenaga gelap. Daya di sebalik pecutan pengembangan alam semesta dan jirim gelap. Teleskop James Webb akan menjawab segala persoalan yang telah lama terbuku di minda kita. Dan pada masa yang sama, melakukan penemuan dan penerokaan astronomi. Menyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.